Allahumma barik wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Surakah bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah aku tidak tunjukkan kepada kamu sedekah yang paling baik? Anak perempuan kamu yang telah dikembalikan kepada kamu, sedangkan dia tidak mempunyai sesiapa yang menyaranya selain pada kamu, maka apa-apa saja yang kamu belanjakan untuknya, maka itu ialah sedekah yang paling baik. Mishkat Ibnu Majah. Sayyidina Surakah bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah aku tidak tunjukkan kepada kamu sedekah yang paling baik? Anak perempuan kamu yang telah dikembalikan kepada kamu, sedangkan dia tidak mempunyai siapa yang menyaranya selain daripada kamu, maka apa-apa saja yang kamu belanjakan untuknya, maka itu ialah sedekah yang paling baik. Mishkat Ibnu Majah. Anak perempuan yang telah dikembalikan kepada kamu bermaksud anak perempuan yang telah dikahwinkan, kemudian suaminya telah meninggal dunia, ataupun telah menceraikannya, ataupun berlaku apa-apa keadaan yang menyebabkan untuk anak perempuan itu kembali ke bawah tanggungan ayahnya, maka mengambil berat akan ehwalnya dan menyaranya adalah sedekah yang paling baik. Kedudukan infak sedemikian sebagai sedekah yang paling baik adalah jelas dan nyata, kerana dalamnya terdapat pertama, sedekah; kedua, membantu orang yang ditimpa musibah; ketiga, silaturahim; keempat, saraan untuk anak-anak; dan kelima, simpati dan pujukan kepada orang yang kesedihan. Pada permulaan, keadaan anak-anak berada di bawah tanggungan ibu bapa adalah asbab kegembiraan, bukannya kesedihan. Sebaliknya, selepas anak itu mempunyai rumah dan tempat berteduh sendiri, kemudian kembali semula di bawah jagaan ibu bapa, maka ia menambahkan kerunsingan. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang memudahkan urusan orang yang ditimpa musibah, maka akan dituliskan untuknya 73 darjah pengampunan. Satu padanya sudah cukup untuk kebaikan dan kelancaran urusan dunianya, dan 72 lagi akan meningkatkan darjatnya di akhirat. Ummul Mukminin Sayyidina Ummu Salamah radhiyallahu anha telah bertanya kepada Nabi SAW, apakah saya mendapat pahala daripada perbelanjaan untuk anak-anak saya pada suami saya yang pertama dahulu, yang sekarang ini berada di bawah bersama saya? Bagi dia SAW bersabda, belanjalah ke atas mereka, kamu akan mendapat pahala atas perbelanjaan itu. Menyayangi dan mengasihi anak-anak dalam keadaan mereka tidak memerlukan dan tidak berhajat pun adalah satu perbuatan yang disukai dan dituntut. Pada seketika Nabi SAW berada bersama salah seorang cucunya, Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain radhiyallahu an. Baginda SAW telah menciumnya, dan pada masa itu ketua kabilah Tamim, Aqra bin Habis pun ada di sana. Lihat keadaan itu, dia berkata, saya mempunyai 10 orang anak, tidak pernah saya mencium seorang pun daripada mereka. Baginda SAW telah merenungnya dengan tajam, lalu bersabda, sesiapa yang tidak mengasihi orang lain, maka dia pun tidak akan dikasihi. Dalam sebuah hadis lagi dinyatakan bahawa seorang badui telah berkata, kamu mencium anak-anak, kami tidak mencium anak-anak lagi kami. Baginda SAW bersabda, apa lagi yang boleh aku lakukan jika Allah SWT telah mengeluarkan perasaan kasih sayang pada hatimu? Keadaan anak perempuan itu tadi, sebagai seorang ditimpa musibah daripada keadaannya sebagai anak, menyebabkan pahala yang khusus akan diperolehi. Semoga Allah Ta'ala bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.